Kemungkinan itu yang ada dalam pemikiran kita yang berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana itu kita tak berapa nampak bagaimana kita nak letakkan syukur ini lebih tinggi daripada sabar. Sedangkan sabar tu pun payah dah. Nampak kalau syukur ni agak mudah sikit daripada sabar. Sabar ni nampak macam ujian ni payah. Sebab apa, bila ujian maka benda tu benda yang susah. Syukur ini nampak gayanya berterima kasih, maka kemungkinan lebih mudah daripada sabar. Tiba-tiba Tuhan punya kitab kita, dia kata syukur ini kedudukannya lebih tinggi daripada sabar. Kalau kedudukannya lebih tinggi daripada sabar, kemungkinan lebih susah daripada sabar. Benda-benda yang lebih tinggi pastinya lebih payah untuk kita dapatkan, pastinya lebih susah untuk kita buat. Maka kerana itu marilah sama-sama kita tengok apakah huraian yang akan diberikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pada kali ini berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan adapun syukur itu maka iaitu martabat yang tinggi, iaitu terlebih daripada sabar dan daripada segala sifat kepujian yang telah tersebut dahulu. Segala sifat-sifat baik yang kita dah sebut sebelum ni semuanya berada di bawah, ataupun semuanya berada di bawah syukur, ataupun syukur ini lebih tinggi daripada segala sifat yang telah kita baca sebelum ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur, aku akan nikmatku, nescaya aku tambah akan kamu. Kalau kamu bersyukur kepada nikmat yang aku beri ini, maka aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Dan jika kufur kamu, yang ini jika tiada kamu syukur, nescaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat. Kerana bahawasanya seksaku itu sangat sakit. Maksudnya ialah bila mana Allah SWT berfirman dalam ayat ini secara mudah. Ni bahasa lama. Kadang-kadang kita baca jadi fed up juga, duk main berbelit-belit kamu, duk ujung sana, kadang duk sebelum awal. Jadi maksud kepada ayat ini ialah kita ambil kepada terjemahan yang lebih mudah dalam bahasa moden kita pada hari ini, la in syakartum la azidannakum. La yang berada di hadapan itu memberi makna sebagai penguat kepada ayat. Sebenarnya kalau nak kira dari sudut bahasa kita, cukup dah kalau kita kata in syakartum, sekiranya kamu sabar. Tetapi Allah tambahkan sebelum daripada in itu juga berperanan sebagai penguat kepada ayat. Penguat kepada ayat, tambah lagi la di depan, bukan lam alif, lam sahaja. Lam ini untuk tambah lagi power kepada apa yang nak diceritakan. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur. Sekiranya kamu bersyukur, dan statement itu bukan semata-mata nak cerita sepintas lalu, tapi ni cerita sungguh. Aku nak tekankan sungguh ni, apa yang akan aku ceritakan ini seolah-olah Allah SWT nak katakan kepada kita, aku bukan bercerita sambil lewa, tetapi ini merupakan suatu pemberitahuan kepada kamu dalam bentuk yang sangat bersungguh. Buktinya dalam penilaian bahasanya ada la dan ada in. La in syakartum, sekiranya kamu semua bersyukur, nescaya. In merupakan satu perkataan di selain dia memberi makna tambah, nilai tambah untuk menunjukkan kesungguhan, ia juga memberi satu makna dalam penilaian bahasa Arabnya dia panggil syarat. Bila syarat dia ada jawab bagi syarat. Ni bunyi pelik semua ni. Tak pernah pula ngaji bahasa Arab, dia tak dia macam bunyi lain sikit. Maknanya ialah bila mana disebut la in syakartum, kalau berhenti situ jadi orang tertanya-tanya, kalau seseorang itu bersyukur, apa benda lepas tu? Dia kena teruskan ayat tu. Teruskan ayat tu mesti ada seakan-akan satu jawapan kepada in. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, nescaya. Ada tu. Ada perkataan nescaya dalam bahasa kita. La in syakartum la azidannakum.
maka aku akan tambah sungguh pada kamu. Mana datangnya sungguh? Adalah pula, ada danna hujung lagi. Ni habis, orang kata habis nak ceritanya, bukan main-main. Ni saya penekanan yang sangat kuat untuk menunjukkan kesungguhan Allah SWT bercerita kepada kita, nak suruh kita ambil faham bahawa syukur ini merupakan suatu perkara yang sangat penting. Sebab itulah bertalu-talu digunakan penguat kepada ayat untuk memberikan kefahaman ataupun untuk pendengar mengambil perhatian yang lebih serius apabila membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi la in syakartum la azidanna. Nescaya aku akan tambah sungguh kepada kamu. Wa la in kafartum inna azab, tidak bersyukur kepada Allah, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku yang aku sediakan kepada kamu wahai manusia lasyadidun. La itu juga penguat, tak cukup dengan kata kuat, bahkan ditambah lagi penguat kepada ayat. Nak tambah dalam bahasa Melayu kita tak ada bahasa, miskinnya bahasa kita. Nak tambah penguat itu tak ada dalam nilai bahasa Melayu. Walaupun dalam ayat ini Allah guna bertalu-talu, guna berlapis-lapis penguat kepada ayat untuk memberikan kekuatan makna, kita terjemah selamba je jadi. Kita terjemah jadi selari gitu je, menyebabkan kita tak rasa firman Allah SWT ini sangat-sangat memberikan penekanan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, washkuru li wa la takfurun. Washkuru li wa la takfurun. Satu lagi kata suruh, bersyukurlah kamu kepadaku, wa la takfurun, dan jangan kamu kufur. Dan firman Allah SWT lagi, wasanajzish syakirin, wasanajzish syakirin, dan aku akan memberikan balasan ataupun imbuhan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah SWT gunakan ada sa di hadapan itu untuk menunjukkan di masa hadapan. Di masa hadapan nanti aku akan memberikan imbuhan dan ganjaran kepada orang yang bersyukur kepadaku, iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakiru bimanzilati as-sa'imi as-sabiri. At-ta'imu syakiru bimanzilati as-sa'imi as-sabiri. Kalau kita tengok kepada susunan kitab ini, dia akan mulakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai dalil dia. Maknanya dalil-dalil yang diguna bila mana melalui ayat-ayat suci Al-Quran, ianya merupakan dalil-dalil yang kuat. Kitab ini ataupun tuan punya kitab ini, dia mengikut jejak langkah Imam Ghazali. Cara penghuraian Imam Ghazali, dia akan bawa ayat, dia akan bawa hadis. Kadang-kadang kepada kebanyakannya dibawakan hadis-hadis yang sahih. Di ujung-ujung tu ada hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif itulah yang dipertikaikan oleh orang ini, sedangkan mengikut disiplin ilmu pada ulama-ulama yang terdahulu, mereka tidak mempertikaikan hadis dhaif tersebut, kerana hadis dhaif yang dibawa dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu hanya sebagai tempelan. Setelah adanya dalil Al-Quran, setelah adanya dalil hadis yang sahih, maka diberikan tempelan-tempelan dan penguat kepada hujah-hujahnya dengan hadis-hadis yang dhaif. Imam Ghazali tidak pernah meletakkan hadis dhaif itu sebagai sumber kepada hukum, kerana dia cukup faham hadis dhaif tidak boleh dijadikan sumber hukum. Hadis dhaif hanya boleh dijadikan sebagai penggalak kepada amalan ataupun penggalak kepada ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dijadikan penyokong. Kalau ada beberapa hadis dhaif, maka kemungkinan kedudukan dhaifnya itu dengan gabungan yang dia ada menjadi kuat dengan sendirinya. Memang macam kita ada 2-3 orang tua dah, tak larat dah nak berjalan, tapi
bergabung 4-5 orang dia pakat sama tua dia jadi gagah juga. Banding dengan hak gagah seorang tak mampu, tak boleh nak lawan dia 5. Sebab apa? Walaupun dia lemah tapi dia bergabung beberapa orang tua itu. Begitu juga dengan hadis-hadis yang dhaif ini, walaupun dia lemah tetapi dia bergabung melalui hadis-hadis lain yang juga walaupun berkedudukan sama dengannya ataupun hadis yang sama diriwayatkan oleh jalan yang berbeza melalui orang yang berbeza, tetapi kesemua jalan-jalan yang dilalui itu jalan-jalan yang lemah. Semua yang dilalui itu orang yang kurang boleh dipercayai, tetapi bukan seorang yang bercerita. Ada 2-3 orang yang bercerita, maka kedudukan lemahnya itu juga akan bertambah sedikit kekuatannya. Baiklah, kalau kita tengok di sini Imam Ghazali kitab kita iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini dia bawa Quran kemudian disandarkan kepada hadis at-ta'imu syakir, maknanya ialah orang yang at-ta'im orang yang makan, asyakir yang bersyukur, bimanzilati berada pada kedudukan sama dengan kedudukan as-saimis sabir, orang yang berpuasa dan dia itu sabar. Orang yang makan tapi dia bersyukur sama kedudukannya dengan orang yang puasa tapi dia sabar. Kalau kita tengok kepada literal terjemahan dalam hadis ini, kalau kita terjemah dengan at-ta'im dengan orang yang makan, payah faham. Kalau kita baca hadis ini juga setakat tu kita tak akan jumpa makna sebenarnya. Tetapi bila kita baca sampai ke hujung, dia sebut pula as-sa'im. Bila as-sa'im lawan dengan at-ta'im, maka memberi makna orang yang tidak berpuasa. Gitu. Orang yang makan ni makna orang yang tidak berpuasa tetapi dia bersyukur. Baru nampak apa yang nak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemah dengan orang yang makan dan bersyukur sama dengan orang yang puasa dan sabar, tak berapa nak jadi makna dia. Jadi orang yang tidak puasa tetapi dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, taraf level kedudukan mereka ini sama dengan as-saimus sabir, sama dengan orang yang berpuasa dan dia sabar. Tambah orang yang tak puasa tadi, pastinya kalau dari sudut kelebihannya dia berada di bawah berbanding dengan orang yang berpuasa. Dia tidak berpuasa, dalam masa yang sama dia bersyukur. Power syukur tadi boleh mengangkat, bawa dia naik, akan duduk searas dengan orang yang berpuasa. Dan dalam masa yang sama orang itu juga bersabar dengan ujian-ujian, bersabar dengan ibadat, bersabar dengan tegahan-tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunada yaumil qiyamah la yaqumul al-hammadun fayaqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhuluna al-jannah qila wa man al-hammadun qala alladhina yashkuruna Allah ala kulli halin. Artinya diseru pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hammadun. Diseru pada hari kiamat nanti supaya orang yang dinamakan dengan hammadun ini bangun berdiri, yakni segala orang yang memuji akan Allah. Perkataan puji ialah selalu kita sebut dengan alhamdulillah. Kita sebut dengan tahmid. Tahmid maknanya kita sebut alhamdulillah. Orang tu adalah orang yang hamidallah, orang yang memuji Allah. Tapi bila ditambah power pada perkataan hamidah, dijadikan hammad, menunjukkan kepada satu wazan atau satu timbangan dalam bahasa Arab, dia panggil sirah mubalaghah. Apa dia sirah mubalaghah? Perkataan itu perkataan biasa sahaja, tetapi bila dibawa dalam bentuk yang sedemikian rupa, maka ia memberi penambahan makna yang melampau. Bila mana disebutkan hamidah, maknanya orang yang memuji.
Kalau hamad, orang yang sangat banyak memuji, melampau-lampau memujinya. Duduk kedudukannya itu sentiasa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, mereka tidak layak digelar dengan hammadun. Kalau kita ni paling-paling pun kita kata hamidun, orang yang memuji Allah. Kita puji Allah, ada masa-masanya lupa, maka termasuk dalam hamidun, orang yang memuji Allah. Bila sudah balik, maka kita puji Allah lagi dengan berbagai-bagai cara yang ada pada kita. Tapi hamadun ini orang yang sangat banyak memuji Allah. Maka dia kata selepas itu hamadun, yakni segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala, maka berdiri mereka itu satu perhimpunan, berdiri dan duduk di dalam satu kawasan. Maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji. Diberi kepada orang-orang hamadun ini satu panji untuk dipegang. Maka lalu masuk akan syurga, maka sembah orangnya, lalu orang-orang itu akan dibawa masuk ke dalam syurga. Dalam hadis itu disebutkan bahawa qila waman al-hamadun, dalam kitab ini disembah, maka sembah orang bagi Rasulullah. Bagaklah. Makna sembah orang bagi Rasulullah, kalau kita faham dengan orang sembah Rasulullah, maka jauh sangat makna dia. Maka sembah orang bagi Rasulullah maknanya orang ramai ataupun ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Bahasa ni bahasa diraja. Bahasa dengan Nabi dia guna bahasa diraja. Lalu sembah orang kepada Rasulullah dengan makna orang ramai ataupun ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang tanya? Tak tahu. Kenapa kita kata tak tahu? Sebab dia guna perkataan qila. Qila ya Rasulullah, dikata orang. Siapa kata? Tak tahu. Tak payah tanyalah siapa yang kata, tapi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, dan siapakah hamadun itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, iaitu mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya. Iaitu orang yang dinamakan dengan hamadun ini, iaitu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekalian kelakuannya. Maknanya apa saja yang Allah buat pada dia, apa saja yang Allah uji dia, Allah lakukan sesuatu padanya, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mengikut sistem bahasa Arab, dia tak boleh kita nak terjemah segala sekalian kelakuannya itu orang tu buat dah. Sebabnya itu kalau kita rujuk tengok dia kembali paling dekat perkataan Allah. Nya tu kita nak rujuk kepada siapa? Paling dekat ke belakang adalah Allah. Maka kita kena rujuk perkataannya itu kepada Allah. Jangan rujuk kepada orang. Kalau kita rujuk pada orang, kita salah dalam meneliti struktur bahasa Arab. Kerana bila disebutnya, maka kita kena cari yang paling dekat siapa. Jumpa yang paling dekat dalam konteks ayat ni, iaitu lafzul jalalah Allah. Maka sekalian perbuatannya, iaitu perbuatan Allah. Apa saja yang Allah buat pada dia, sama ada Allah SWT turunkan kemungkinan ujian-ujian, atau Allah SWT berikan kepadanya banyak memberikan kepada dia kesenangan-kesenangan atau nikmat. Apa saja yang berlaku, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka syahdan, habis dah cerita pasal dalil-dalil. Cerita dalil Quran, cerita dalil hadis, cerita dah dia kata. Maka disebut dengan syahdan. Syahdan kona aku lain lah pula. Habis dah cerita bahagian dalil-dalil ni. Dia kata bermula hakikat syukur itu berhimpun tiga perkara. Bagi tengok bila dia guna syahdan, dia masuk kepada chapter lain, masuk pada perenggan lain dah. Nak cerita walaupun berkaitan dengan tajuk lagi, tapi kepada sudut yang lain pula. Iaitu dia kata bermula hakikat syukur itu berhimpun tiga perkara. Pertamanya ilmu.
Nak jadi orang yang bersyukur mesti ada orang tu 3 perkara, iaitu ilmu, yakni engkau ketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah. Segala nikmat yang kita peroleh itu dia tahu dengan ilmunya bahawa ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daripada lainnya daripada Allah, tidak daripada yang lain. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka iaitu semata-mata sebab jua. Kalau kita nampak nikmat yang kita perolehi itu daripada orang lain, bukan nampak direct daripada Allah. Memang gitu dah, segala nikmat yang kita perolehi kalau dalam bentuk kebendaan ini, dia mesti melalui perantaraan manusia. Dia mesti melalui perantaraan apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Tapi ada kalanya nikmat-nikmat itu diberi direct oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita tanpa perantara. Nikmat mana yang Allah bagi tanpa perantara? Iaitu jenis nikmat sihat. Tak ada orang bawa mari sebungku bawa sihat kita. Bawa mari seketul sihat. Bila mari kita pun terima dah, orang dengan kita mari buka kotak tu jadi sihat. Tak ada. Allah bagi direct pada kita. Allah bagi sihat, Allah bagi senang hati, Allah bagi semua benda-benda yang berbentuk perasaan apa pada kita tu kita dapat terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebahagian nikmat yang lain, kemungkinan kita nak dapat hadiah ke, nak dapat anugerah ke, ada rezeki-rezeki yang mungkin melimpah ruah datang pada kita. Rezeki-rezeki tersebut kadang-kadang ataupun memang kebanyakannya melalui tangan-tangan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Maka dia kata kalau kamu tengok gitu, itu semata-mata sebab jua, itu adalah sebab musabab sahaja. Ada jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya, demikian dizahirkan oleh Allah SWT padanya. Allah zahirkan nikmat itu datang melalui orang tersebut. Ada sebabnya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Semua yang kamu dapati, semua yang kamu dapat melalui nikmat-nikmat, sama ada direct daripada Allah ataupun melalui orang lain, maka kamu kena sematkan dalam hati kamu semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, manakala peranan-peranan orang lain itu adalah merupakan sebab musabab sahaja. Begitu juga dengan kecelakaan pada kita. Kecelakaan, ujian-ujian yang berlaku pada kita memang melalui orang lain, memang melalui perampok yang masuk ke rumah kita mencederakan kita, tetapi dari sudut yang lain ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan melalui tangan manusia. Jadi walaupun kita mengejar, walaupun kita cari juga untuk menghukum perbuatan manusia tersebut, jangan lupa untuk sematkan di hati kita bahawa ianya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Jadi kedua-dua sudut, sama ada nikmat ataupun sudut azab yang dikenakan kepada kita, hendaklah kita nampak di situ adanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hal yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, iaitu engkau terima nikmat itu sememangnya daripada Allah Ta'ala dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, iaitu Allah Ta'ala. Bila mana kamu terima, kamu tahu dia daripada Allah dan kamu menyukai ataupun menyebabkan kamu bangkit rasa cinta dan kasih sayang kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tahu, semata-mata tahu, dan bila tahu tadi nak campurkan satu langkah ke hadapan untuk kita mencintai dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Serta engkau ta'zimkan, engkau besarkan Allah
engkau puji Allah, engkau puji Allah SWT, engkau besarkan Allah, engkau bersyukur kepada Allah SWT, yakni engkau besarkan akan dia serta engkau rendahkan akan dirimu. Engkau rasai bahawa Allah SWT itu maha hebat, dan engkau rasakan bahawa diri engkau itu tak ada apa-apa. Engkau rasakan bahawa, engkau bayangkan bahawa Allah SWT itu maha hebat, mampu memberikan segalanya, dan engkau rasakan pula, engkau anggaplah diri kamu itu tidak mempunyai apa-apa kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dianjurkan agar sentiasa menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apatah lagi apabila kita tengok sesuatu yang hebat, yang tidak boleh atau tidak mampu dilakukan oleh sesiapa sahaja atas muka bumi ini. Sebagai contoh, bila mana kita dengar guruh, kita nampak kilat dan guruh yang berdentum bersambung menyambung, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kedaya, tidak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala, atau melainkan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita memperakui tentang keesaan, memperakui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang kita lihat berlaku di depan mata kita atas muka dunia ini. Dan ketiga amal, yakni engkau perlakukan segala nikmat itu akan segala yang disukai Allah taala. Engkau perlakukan segala nikmat itu akan segala perkara yang disukai oleh Allah. Maknanya engkau guna segala nikmat yang diberi oleh Allah itu untuk perkara yang Allah suka. Pertama, kita tahu dari Allah. Yang kedua, kita besarkan, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah Subhanahu wa taala ini maha hebat. Yang ketiganya, dah dapat dah, maka engkau gunakan segala yang Allah beri itu untuk kamu menunjukkan kesyukuran kamu kepada Allah terhadap perkara-perkara yang diredainya sahaja. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala, kerana segala anggotamu itu nikmat daripada Allah, dan segala ibadat itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di awal-awal lagi dia telah pun bercerita bahawa syukur ini lebih tinggi dari sabar. Kalau kita tak pusing balik ke belakang, maka kita akan sesat dalam memahami. Kita tak nampak mana ya dia nak ceritakan syukur ini lebih tinggi daripada sabar, iaitu apabila kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena sedar bahawa itu adalah dari Allah dengan ilmu, dan kita juga bertindak mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu kita pergunakan segala nikmat yang diberi itu kepada yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjemahkan semula, apabila dia menyebut anggota-anggota itu merupakan nikmat yang Allah bagi kepada kita, maka sedarlah kita bahawa apabila kita mengamalkan syukur yang sebenar, maka segala perkara yang Allah beri, termasuklah kalau ianya berbentuk pemberian, berbentuk harta benda, maka kita guna ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita guna kenderaan-kenderaan yang kita ada tu untuk kita mentaati perintah Allah. Ada kenderaan boleh guna untuk pergi masjid, boleh guna untuk pergi untuk menuntut ilmu, boleh guna untuk pergi membantu orang lain yang dalam keadaan kesusahan. Semua itu adalah bentuk bagaimana kita guna harta benda kita untuk kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadat-ibadat umum yang mampu kita buat. Di samping kita guna juga nikmat-nikmat yang Allah SWT bagi. Sebagaimana juga pernah saya ceritakan satu ketika dulu, bagaimana Imam Hanafi menggunakan nikmat yang Allah bagi pada dia dalam bentuk harta yang banyak. Membeli pakaian dengan harga yang mahal, diguna untuk solat tahajudnya.
Pakaian dia yang paling mahal iaitu satu jubah yang diguna untuk solat tahajud. Bagaimana dia guna benda tersebut? Apa yang Allah SWT bagi pada dia dalam bentuk kemudahan keuangan itu ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai banyak kemudahan yang diberi oleh Allah. Kalau setakat nak mari surau ni motor je. Ataupun hak dekat tu buka pintu pagar jalan kaki je mari sini. Kereta-kereta tak pernah bawa mari ke masjid surau. Kalau bawa pun penuh je sini. Kadang-kadang kereta-kereta besar kita beli tak pernah bawa mari masjid surau. Teringat tadi je nak cerita sikit ni. Saya balik daripada sekolah dengan motor lah baliknya. Balik tak ada siapa pun kat rumah. Tengah hari tak ada siapa balik, anak tak balik lagi, isteri tak balik lagi. Masuk dalam rumah mandi-mandi cepat-cepat pakai jubah turun. Turun tadi, keluarnya nak terus pergi masjid. Tekan butang pintu tu tarik kep. Tak ada kunci. Kunci tak ada, dalam poket tak ada kunci. Kunci duduk dalam rumah. Rumah dah terkunci. Niat turunnya nak naik motor je. Nak naik motor pergi masjid. Rupa-rupanya kunci motor pun tak ada. Tengok apa ni yang ada sekitar pun pergi. Awal pula budak-budak ni pergi hari ni. Tak ada pula nak tumpang pergi. Saya kata sudah nak pergi ngapa hari ni kata. Berlari dah hari ni. Dah masa pun dah singkat sangat dah. Saya teringat malam tadi sebenarnya sebelum tu saya baiki kereta. Saya hantar kereta workshop. Dia hantar kereta, dia tak jumpa dengan saya. Bila dia hantar kereta, dia tak jumpa dengan saya. Dia selit kunci tu di celah tempat yang memang dia tahu mana dia nak letak. Memang saya dengan dia gitu. Saya hantar kereta, dia hantar balik, dia letaklah kunci tu tempat yang memang dia tahu dah dia nak letak mana. Jadi saya teringat ada kunci kereta tu. Walaupun ada kunci kereta, tak ada kunci rumah. Takkan nak bagi dengan mekanik dengan kunci-kunci rumah kita. Kunci kereta saja. Jadi dalam Jumaat tadi bawa kereta hak besar sekali. Bawa kereta hak besar sekali, pergi masjid. Saya kata hari ni rezeki dia nak pergi masjid. Kalau tidak memang saya tak bawa lah dia pergi masjidnya. Rupa-rupanya sampai juga dia untuk pergi masjid solat Jumaat pada hari Jumaat ni kata. Jadi itulah kita gunakan. Kita gunakan harta benda yang kita ada, kemudahan-kemudahan yang kita ada untuk kita mentaati perintah Allah. Mungkin tak nampak lagi macam mana tingginya kedudukan syukur ini berbanding sabar. Setelah itu kita pejam mata, kita fikir balik, dia sebut bahawa anggota-anggota ini merupakan pemberian Allah SWT pada kita. Bila anggota ini merupakan pemberian Allah SWT pada kita, maka tak layak kita guna untuk perkara maksiat. Orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, maka dia guna segala anggota yang dia ada ke arah yang diredai oleh Allah. Dia guna anggota yang dia ada untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar berada pada kedudukan syukur yang original, yang paling tinggi ini, rezeki yang diberi diguna semuanya kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tangan anggota dia, tubuh badan dia diguna untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kalau begitu syukur ini lebih tinggi daripada kedudukannya berbanding dengan sabar kepada ujian-ujian, sabar terhadap suruhan-suruhan, sabar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syukur dan sabar ini kalau kita tengok dari sudut maknanya dia hampir bergabung di antara satu sama lain untuk membentuk diri kita mempunyai akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadat kepadanya dengan bersungguh-sungguh, digabungkan dengan sabar. Dengan sabar tadi maka ditambah dengan usaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita ini al-abidin, orang-orang yang benar-benar beribadat kepada Allah dengan penuh mujahadah. Dengan adanya sabar maka kita jadi bermujahadah. Bermujahadah maknanya bersungguh-sungguh, berjihad. Malas tapi kita lawan perasaan malas kita, maka kita tambah lagi dengan syukur, maka dengan itu kita berada pada kedudukan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana untuk beribadat kepada Allah ini bukan mudah. Bukan mudah sebagai semudah kita bercakap dah. Tengoklah bila mana kita solat, kadang-kadang kita solat hanya untuk melepaskan tanggungjawab yang Allah bagi pada kita. Dalam masa kita solat, kita duk fikir banyak benda tak selesai lagi ni, kena cepat-cepat siap solat ni.
Kalau tak cepat, banyak benda tergendala. Maka kita solat dalam keadaan yang laju. Lepas solat, kita tak ada masa untuk duduk dan untuk mengucapkan beberapa patah zikir kepada Allah, untuk kita baca beberapa rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran yang telah pun disusun oleh para ulama pada kita, yang dipetik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sempat untuk berbuat sedemikian kecuali dengan bermujahadah kepada Allah, iaitu walaupun ada rasa malas, kita telah wajibkan, kita berazam dalam diri kita, setelah kita menunaikan ibadat kita atau setelah kita menunaikan solat, maka kita kena duduk juga macam mana pun untuk kita habiskan rangkaian-rangkaian bacaan zikir-zikir yang sepatutnya kita baca, supaya ia jadi sebati dengan kehidupan. Kalau tidak, salam kedua tak sempat habis, kita dah berdiri lipat sejadah. Itulah mungkin ada dalam perasaan kita, tanpa mujahadah yang benar-benar, tanpa kesungguhan yang kuat, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan ibadat dengan berlipat ganda, dengan banyak kepada Allah SWT. Dan benda ni bukan kita saja, bahkan orang yang terdahulu, sebagai contohnya Hasan Al-Basri pernah berkata, aku bangun untuk menunaikan solat tahajud pada waktu malam. Aku bangun nak bertahajud. Bila aku bangun, aku mengantuk yang amat sangat. Mengantuk yang amat sangat sehingga aku tak dapat untuk menunaikan solat. Tapi aku lawan perasaan mengantuk aku. Untuk malam tu dia kata, aku tak boleh solat, mengantuk. Tapi walaupun mengantuk, aku paksa dia. Aku paksa jiwa aku, dia mengantuk, aku tak solat, tapi aku tak tidur. Aku tak solat sebab aku mengantuk, nak solat pun payah, tapi aku tak tidur. Aku paksa dia. Wa qafaqahartuhu ala tarkin naum. Aku paksa dia daripada untuk dia tinggalkan tidur. Aku paksa dia supaya dia tak tidur hatta tutiqu, sehingga dia patuh perintah aku. Maknanya bila mana kita jenis biasa, kalau kita biasa bangun pukul 4 pagi, pukul 4 pagi cerah mata dah kita. Kalau hak jenis biasa pukul 6.30, pukul 6.30 baru boleh bangun. Dia jenis tu dah. Tengoklah orang yang bekerja shift, tak kira pukul berapa, dia dah latih begitu dah. Bila dia bangun masa tu, okey, boleh pergi masa mana hak dia nak. Yang dia ada dalam skedul jadual dia boleh bangun pergi masa tu. Kenapa? Kerana kemungkinan daripada latihan yang dia buat. Kita jenis melayan, mengantuk hari ni, esoklah. Hari ni tidur dulu, esok mengantuk juga, tidur pula. Duk main gitulah, esok. Sedar-sedar, bukan sedar, mati dah sedar. Jadi gitulah manusia dengan sifat yang dipanggil sebagai at-taswif. Taswif maknanya suka untuk menangguh-nangguh segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa rasa bahawa esok ada lagi untuk kita, esok kita akan bangun lagi, esok kita ada masa lagi untuk kita berubah. Lagipun sekarang ni muda lagi, tunggu pencen. Tunggu pencen. Lepas tunggu pencen pula ada pula benda lain pula. Lepas pencen apa ni, kena dengan anak-anak pula, lepas tu kena dengan cucu-cucu pula. Tak ada masa sepanjang hidup kita untuk kita betul-betul memberi tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Quran. Tengok dia hurai satu persatu. Hendaklah engkau perlakukan matamu itu dengan melihat Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau. Mengetahui ini bukan makna tahu. Memang kita tahu dah, tengok langit bumi Allah buat, kita tahu dah. Mengetahui di sini nak sampai kepada hati mengetahui. Dia bukan sebut mengetahui saja, sehingga sampai kepada hatimu mengetahui. Maknanya Allah hati kita benar-benar yakin, rasa bahawa ianya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu dengan yakin berbeza. Benda-benda yang kita tahu dan yakin daripada kecil, kadang-kadang tak yakin pun benda tu, tapi daripada kecil kita diasuh, kita diperdengarkan dengan kata-kata tersebut sampai tua. Walaupun kita belajar akidah, benda-benda tu tak mendatangkan sebarang mudarat pada kita, tapi tetap juga ada sedikit perasaan sangsi. Kalau buat takut jadi sungguh kot. Orang dulu kata, zaman kita budak-budak kecil dulu,
ada kata kalau ada pelangi jangan tunjuk, kudung jangan. Dah kecil duk cerita gitu sampai ketua terlintah walaupun kita tak guna dah tu. Kita tak guna dah keyakinan tu, kita tolak terus dah. Tapi dia mari juga hak bahagian tunjuk kudung. Mari juga sebab apa? Ditanam daripada kecil pada kita. Tanam daripada kecil sehingga hati mengetahui. Hati jadi tahu, hati jadi yakin. Maka bila sampai kepada peringkat itu, susah untuk kita buang perasaan tersebut. Jadi kita nak benda-benda yang elok, benda-benda berbentuk ketuhanan ini sampai kepada peringkat itu, yang mana kita akan jadi secara automatik menerima perkara tersebut dengan yakin dan beramal dengannya, kerana kita cukup yakin, kerana apa yang ada dalam hati kita cukup kemas dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Kemudian dan akan sekalian yang demikian itu, dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir dan mendengar Quran. Tadi lidah dia kata suruh baca, dah penat dah baca, maka ada telinga, guna pula telinga untuk mendengar zikir-zikir, mendengar Al-Quran dan mendengar ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Dan jangan engkau dengarkan segala yang haram dan segala yang makruh pun. Orang-orang yang jenis nak taqarrub kepada Allah SWT ni, dia elakkan diri daripada mendengar benda-benda yang makruh. Mana benda-benda yang makruhnya hak banyak duduk dengan kita tu, kita buka radio tu, kan hak tidak kemungkinan, hak tidak apa ni aikim ya, hak lain tu banyak hak makruh dah. Di samping ada selit-selit hak haram tu ada, tapi yang banyaknya adalah benda-benda makruh. Sembang-sembang kosong saja, suka-suka je. Mana haram? Hak bahagian pula dia duduk dengan keadaan lelaki perempuan apa dengan gurau senda yang keterlaluan itu, kita pun join sekali walaupun tak duduk tempat dia. Kita dengar gurauan-gurauan mereka itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan syarak. Dan segala yang sia-sia, dia perincikan lagi, bukan setakat yang makruh, yang sia-sia pun tak, dia akan elakkan. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah dan membaca Quran dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, kerana menzahirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepada kamu, iaitu zahirkan syukur nikmat yang datang kepada kamu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sama ada nikmat kebendaan ataupun nikmat tubuh badan yang Allah SWT berikan kepada kita. Jika semua itu diguna dengan cara yang betul, maka syukur tadi akan mengangkat kedudukan dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian segala anggotamu, begitulah juga segala anggotamu daripada tanganmu dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam memahami perkara ini, saya suka nak tarik sebagai suatu penggulungan pada hari ini, iaitu apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam menghuraikan tentang ibadat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyahut seruan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan kerjanya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita salah faham dengan firman Allah ini, kita akan jadi rasa sempit. Allah SWT katakan bahawa kita ini duduk atas muka dunia, tak ada tugas lain, tak ada benda lain yang boleh kamu buat, melainkan kamu hendaklah patuh atau beribadat kepadaku. Kalau kita terjemah ya'budun dengan semata-mata ibadat sebagaimana solat, puasa yang kita buat, maka kita akan jadi sempit dalam memahami firman Allah tersebut. Jadi dalam memahami perkara ini, untuk jadikan kita ini sebagai hamba yang sentiasa beribadat kepada Allah, maka kita modify sikit terjemahan kepada ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku jadikan jin dan juga manusia illa liya'budun, melainkan untuk patuh
kepada segala perintahku atau segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadat khusus, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadat umum. Kerana dalam huraian yang lain dia bercerita bahawa manusia ini ada dua tugas. Pertama, yang dipanggil sebagai ibadah, yang dipanggil sebagai ibadatullah, untuk beribadat secara khususnya. Yang keduanya dipanggil sebagai imarah. Imarah ini maknanya untuk memajukan, ataupun yang juga disebut dengan perkataan khilafah. Khilafah maknanya untuk kita mentadbir alam ini, untuk kita menjaga alam ini, tempat yang kita duduk ni kita jaga. Kita jaga dari sudut persekitarannya, kita jaga dari sudut masyarakatnya. Maka dalam masa yang sama kita telah pun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya semata-mata untuk beribadat kepada Allah, dia tak nak kerja lain dah. Dia kumpul-kumpul duit, ada duit dia pun masuk rumah dia, tak nak keluar-keluar dah. Ataupun dia keluar pergi solat masjid pada balik, tak ada peranan dalam hidup dia untuk orang lain. Maka orang ni salah dalam memilih cara hidup. Orang ni salah dalam memilih cara hidup. Walaupun dia semata-mata beribadat kepada Allah, sehariannya penuh dengan ibadat kepada Allah, tetapi dia salah dalam memilih cara hidup. Allah Subhanahu wa taala tak suruh kita untuk beribadat sepanjang masa dengan ibadat khusus, tetapi Allah Subhanahu wa taala suruh kita patuh kepada perintahnya dalam seluruh kehidupan. Patuh kepada perintah ini bukan sahaja ibadat khusus tersebut, tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ditanya kepada orang yang hanya ingin beribadat, iaitu adakah kamu ingin menikmati apa yang kamu hidup dalam dunia ini, kesenangan-kesenangan yang kamu perolehi dalam dunia ini secara percuma sahaja, sedangkan orang lain banyak buat kerja untuk kamu. Orang lain banyak bekerja untuk kamu dalam bentuk orang lain. Kalau nak hasilkan nasi pun perlu kepada ramai pekerja. Daripada menabur benih, kepada membajak, kepada apa ni kita kata menjaga masuk keluar air, racunnya dengan mesinnya, dengan apa ni kita kata nak hasilkan jadi beras, kemudian nak masak jadi nasi, nak packing, nak hantar, nak jual apa semua. Berapa ramai di kalangan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan nasi itu. Adakah kamu fikir kamu nak ambil percuma je? Kamu tak ada peranan dalam apa yang mereka lakukan itu. Maka ini dipandang sebagai satu kesilapan dalam menilai kehidupan. Memang betul kita tidak akan menyertai petani untuk menanam padi. Kita tidak akan menyertai penelayan untuk menangkap ikan di laut. Kita bahkan tidak menyertai untuk membuat sampan-sampan mereka, tetapi kita juga mempunyai peranan yang ada kaitan dengan kehidupan mereka. Kita ada peranan, iaitu dalam bentuk kemungkinan kita ini menjadi peniaga. Kita buka, contoh kita ada kedai makan, maka orang yang bertani, orang yang pergi sana, maka dia perlukan makanan, dia pergi tempat kita. Maknanya kita ada peranan dalam masyarakat. Tapi orang yang pergi ke laut ni, orang yang jadi nelayan ni, tak datang kedai kita duduk sini, laut jauh. Tak kira gitu. Dia kira jalinan masyarakat ini bukan kata orang itu yang kita berbakti padanya, maka orang itu juga kena balas balik. Kita berbakti kepada orang-orang di sini, tetapi orang yang di sana berbakti kepada orang yang lain. Timbal balas itu berlaku dalam bentuk jalinan dan jaringan kehidupan manusia. Maka apa yang kita buat itu memenuhi kehendak kehidupan kita atas muka dunia ini semata-mata untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita boleh melakukan ibadat-ibadat dengan baik, kemudian kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia atas muka dunia, pekerjaan kita itu satu bentuk imaratul ard, satu bentuk kita memajukan bumi, maka kita laksanakan dalam bentuk yang terbaik sebagaimana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi peniaga yang jujur kerana ketika itu kita sedang beribadat. Kita jadi pemandu yang baik kerana ketika memandu itu kita sedang beribadat. Kita buatlah apa saja, maka kita menjadi seorang yang buat kerja itu dengan cara yang terbaik, kerana pekerjaan kita itu walau seremeh mana pun ia tetap merupakan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita dapat jadikan kehidupan kita sedemikian rupa, maka jadilah kita ini kehidupan kita ini semuanya dalam bentuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Azhar yang dulu Syekh Abdul Halim Hafiz dalam satu kenyataannya dikatakan bahawa kaifa naj'alu hayatana kullaha ibadah, bagaimana kita nak jadikan kehidupan kita ini semuanya jadi ibadat, dikumpulkan dalam satu bab yang dinamakan sebagai babun niyat, bab yang menceritakan tentang niat dalam kehidupan manusia. Jika niat kita ini kita gunakan dengan betul, bahkan kita mempunyai banyak niat setiap hari, maka kita akan banyak menghasilkan pahala dalam hidup kita. Sebab tu para ulama menyatakan bahawa manusia ini kalau benar-benar dia nak hidup dalam keadaan sentiasa patuh pada perintah Allah, nak buat janaan pahala yang banyak, maka kemungkinan dia memerlukan ribuan niat setiap hari. Bukan saja niat dalam solat dia, bahkan setiap apa yang dia buat itu dihubung kaitkan dengan Allah, diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka setiap yang diniatkan itu akan akan jadikan pahala yang sentiasa bercambah dalam kehidupan dia. Maka dengan niat-niat tersebut akan sentiasa mengaitkan kita dengan Allah. Bila mana kita banyak ada kaitan-kaitan niat dan ingatan pada Allah, maka benda-benda yang tidak baik yang kemungkinan kita rasa nak buat tak jadi buat. Sebab apa? Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat, terutamanya kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita semua ini dapat meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya kita meraih keredaan daripadanya. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.